Baik, kita pergi pada definisi dia. Inilah pergerakan design thinking. Semalam kamu belajar design thinking. Design thinking berguna untuk menghasilkan satu inovasi produk. Contohnya project SAM. Okey, lepas tu kita akan continuous activities in changing the technology lah. Maksudnya inovasi ni dia sentiasa ada penambahbaikan. Walaupun dah siap inovasi kita, dah siap projek SAM kita, mesti ada penambahbaikan yang perlu kita tambah baik dan kita teruskan lagi menggunakan design thinking untuk menambah baik pula inovasi tadi. Pertama kali kita guna design thinking untuk menghasilkan inovasi. Lepas tu kita gunakan semula design thinking ni untuk menambah baik inovasi yang ada. Itulah inovasi. Ada saja tambah baik, inovasi. Okey? Dan bila kita dah buat penambahbaikan, kita dah tahu produk ni dah mantap, barulah kita pergi bawa dia untuk dijual. Sekarang ni kena letak mindset dalam kepala anak-anak pelajar sekalian. Kamu nak buat inovasi SAM ni untuk apa? Kan? Adakah untuk kerana memenuhi tanggungjawab sebagai pelajar MRSM saja? Adakah kerana nak dapat markah saja? Adakah kerana siapkan SAM ni sebab tak nak kena marah dengan cikgu? Tak nak kena pulun dengan Cikgu Syah Hilmi, contohlah kan. Adakah setakat itu saja niat kamu nak buat produk inovasi SAM ni? Mulai sekarang kena letak dalam kepala, aku nak buat inovasi ni sebenarnya aku nak jual. Di sinilah gunanya business model canvas. Mungkin dalam 2 tahun sampai kamu form 5, produk kamu tak mantap. Sebab saya tengok ramai yang gunakan orang kata apa, personal project tu, ramai yang buat apps tau. Ramai juga yang buat game. Yang buat software pun ada. Tapi untuk peringkat sekolah mungkin dia punya apps dia tu tak berapa mantap. Tapi apps tu dia boleh bawa selepas dia habis sekolah, dia bangunkan pula. Selepas habis sekolah dia jual pula. Antara pelajar yang mungkin kalau kamu sempat dengan site apa nama site tu? Site 2 tahun lepas. Syed lah, kita panggil dia Abang Syed kan. Saya Ibrahim dia buat projek SAM dia tu memang dia aim untuk jual pada masa akan datang. Sekarang ni dia ada beberapa aplikasi dan software yang dia buat tu memang dia jual untuk orang lain. Kita nak hasilkan orang yang macam ni. Okey. Jadi akhirnya kita boleh jual. Inilah business model sebenarnya canvas. Okey. Apa itu business model canvas? Mulai sekarang panggil saja BMC. BMC macam MRSM. Sama lah. BMC, Badar kan? Badar, BWP. Tambah satu lagi dalam kepala kita, BMC. Apa itu BMC? Visual Diagram that shows the business model and revenue generation. Maksudnya kita nak nampak satu canvas, satu muka surat saja, satu bentuk set kotak-kotak yang ada untuk melihat macam mana bisnes ni berjalan. Okey. Inilah pencipta BMC. Nama dia Profesor Alexander Osterwalder. Dialah yang membina BMC ni. Pada tahun 2008 dia bina BMC ni. Lepas tu dah berkembang. Sampai sekarang BMC ni digunakan di seluruh dunia. Termasuk company-company besar seperti Nestle. Kamu tahu apa produk-produk Nestle? Tolong bagi tahu kat Ustaz dengan Cikgu Syah Hilmi, apa produk Nestle? Boleh bagi tahu? Milo. Okey, lagi? Milo. Milo kan? Krim. Aiskrim. Aiskrim. Lagi apa? Coco Crunch. Kan? Banyak kan? Okey, bagus. Alhamdulillah ramai yang tahu Nestle. Nestle pun menggunakan BMC dalam perniagaan dia. Sebab tu dia punya perniagaan tidak pernah jatuh dari dulu sampai sekarang. Banyak perniagaan yang serupa macam Nestle dah jatuh. Tapi dengan menggunakan business model canvas, perniagaan dia semakin hari semakin berkembang lah. Sebab kita pun hairan kan, kenapa kita tak jemu dengan Milo? Apa rahsia dia? Rahsia dia adalah dia menggunakan BMC lah. Dia punya Ovaltine ke Vico ke tak boleh nak challenge lah dengan Milo kan. Kita bagi Milo kan. Bila sebut Milo ni orang Malaysia lah. Istilah dia Milo kan. Kenapa orang masih tak jemu? Patutnya ikut
logik akal kita akan jemu dengan makanan macam tu. Maggi pun dari salah satu produk daripada Nestle. Mereka memasarkan produk-produk Nestle ni dengan menggunakan business model canvas. Tapi dalam bentuk yang lebih rumit. Tapi yang kita belajar hari ni tak rumit sangat bentuk dia, dalam bentuk yang sangat simple lah. Okey. Jadi kita tengok sedikit kita tengok video ni sedikit, explain tentang apa itu BMC. An organization's business model can be described with 9 basic building blocks. Your customer segments, your value proposition for each segment, the channels to reach customers, customer relationships you establish, the revenue streams you generate, the key resources and key activities you require to create value, the key partners, and the cost structure of the business model. But it's not sufficient to just enumerate the 9 building blocks. What you really want to do is to map them out on a pre-structured canvas. This is what we call the business model canvas, the tool that helps you map, discuss, design, and invent new business models. Let's briefly go through the 9 building blocks, starting with the customer segments. These are all the people or organizations for which you're creating value. This includes simple users and paying customers. For each segment, you have a specific value proposition. These are the bundles of products and services that create value for your customers. The channels describe through which touch points you're interacting with the customers and delivering value. The customer relationships outline the type of relationship you're establishing with your customers. The revenue streams make clear how and through which pricing mechanisms your business model is capturing value. Then you need to describe the infrastructure to create, deliver, and capture value. The key resources show which assets are indispensable in your business model. The key activities show which things you really need to be able to perform well. The key partners show who can help you leverage your business model, since you won't own all key resources yourself, nor will you perform all key activities. Then once you understand your business model's infrastructure, you'll also have an idea of its cost structure. So with the business model canvas, you can map out your entire business model in one image. This works for startup entrepreneurs just as well as for the most senior executives. Baik, ini adalah dia business model canvas, okey, yang diterangkan di dalam satu video ringkas. Okey, kita pergi kepada yang berikutnya, iaitu 9 elemen ataupun 9 building blocks, 9 kotak dalam BMC. Okey, untuk aktiviti ni saya terlupalah nak bagi tahu. Kalau lagi baik kita ada satu kertas A4. Satu kertas A4 untuk kamu di depan mata kamu sekarang lah. Kalau tak ada, apa-apa kertas saja ada, dan pensel. Okey, untuk kamu lakarkan BMC ni. Okey, sambil-sambil dengar ni, carilah mana ada kertas kosong ke. Lagi besar kertas tu lagi bagus, kan? Lagi bagus. Buku yang besar tu lagi bagus. Okey. Paling kurang paling baik letak A4 lah. Okey, ambil pensel untuk kita lakarkan macam mana nak buat BMC ni. Okey. Saya bagi dalam masa 1 minit untuk anda melukis kotak ini. Bentuk dia macam ni, saiz dia macam ni. Okey, bentuk dia macam ni, saiz dia macam ni. Okey, cuba lukis. Mungkin boleh buat petak macam ni kan. Okey, mungkin boleh bagi 2. Lepas tu bagi pula 1, macam tu. Lipat pun tak apa, boleh lipat. Kita bagi buat kotak macam ni, buat kotak macam ni. Okey, memang ada relevan dia buat kotak ni memang bentuk macam ni, memang macam ni bentuk dia sebab dia nak ajar kita macam mana cara menggunakan BMC. Kalau kamu nak tahu rahsia dia, BMC ni adalah ringkasan daripada 40 muka surat business model, business plan. Dia panggil business plan, plan business. 40 muka surat. Saya pernah buat 40 muka surat ni. Tapi kita boleh ringkaskan 40 muka surat business plan ni dalam satu muka surat A4 saja. Satu muka surat kertas saja
Yang ni nama dia BMC. Kita boleh baca perniagaan tu A sampai Z. Kita tak perlu baca 40 muka surat, kita baca 1 muka surat saja. Okey, lepas ni lepas habis belajar BMC ni, anda akan dapat tahu macam mana nak baca perniagaan orang. Sebab tu ada orang tiru perniagaan orang, dia berjaya. Contoh macam Microsoft kan. Dia meniru perniagaan Apple dan dia berjaya. Apple pun berjaya. Ada juga orang meniru perniagaan orang, hancur. Contohnya macam banyak kedai yang buat perniagaan ayam golek. Dia tiru perniagaan ayam golek orang tu. Tapi ayam golek dia tak sama, servis dia, rasa dia tak sama. Akhirnya perniagaan ayam golek dia tak berjaya. Macam tu juga goreng pisang. Ada goreng pisang yang sedap, dia cuba tiru, pisang dia tak jadi. Sebab apa? Sebab dia tak boleh baca perniagaan orang tu macam mana. Dia cuba tiru secara luar saja, secara di sebalik perniagaan tu dia tak dapat. Tapi bila menggunakan BMC, kita boleh meniru perniagaan orang tu dan kita boleh berjaya macam orang tu. Sebab kita boleh baca perniagaan dia walaupun dia tak beritahu kita. Tapi kita boleh baca perniagaan dia. Inilah rahsia BMC, okey? Okey, yang pertama bermula dekat sini. Dinamakan customer segment. Okey, dinamakan customer segment. Apa itu customer segment? Customer lah. Yang macam kamu present tu kan. Ada tujuan dia, Cikgu Syah suruh kamu present tu. Sebenarnya kita nak tahu kat sini. Kita nak masuk kamu ke dalam BMC ni, customer segment. Kamu pun dah tahu dah. Macam biometric lock tadi, customer segment dia adalah selebriti ataupun orang yang kaya yang tinggal di kawasan yang berisiko tinggi. Itulah customer segment. Macam yang jual iPhone, macam jual apa-apa sajalah produk yang kamu present tu, itu dia customer segment kamu. Kan? Betul ke customer segment kamu yang itu? Okey, yang kedua, value proposition. Value proposition pun kamu dah tahu kan. Cuma yang semalam, yang hari ni punya pembentangan dia letak pada unique value proposition. Maksudnya nilai yang orang tu dapat, nilai yang customer dapat. Kalau beli iPhone, okey, contoh saya beli iPhone. Apa nilai yang saya dapat daripada iPhone? Mungkin saya dapat menjadi seorang gamer sejati. Sebab dia sangat mesra dengan game yang kamu cakap kan, iPhone 13 tu kan. Mungkin saya dapat gambar yang lebih jelas tanpa saya perlu membeli video kamera yang macam kumpulan satu bagi tahu tu. Cukup dengan iPhone saya boleh buat filem yang kualiti dia tinggi. Itulah value yang saya dapat. Lain orang lain value. Jadi yang kamu bagi semalam adalah unique. Unique value proposition ni tak banyak. Yang unique saja. Tapi kalau dalam BMC, value proposition ni apa-apa nilai, semua nilai yang kita dapat sama ada dari sudut physical ataupun bukan physical. Physical ni maksudnya contoh kita pegang phone, phone ni selesa. Itu physical. Yang bukan fizikal yang kita tak nampak. Contohnya kita rasa gembira. Sebab apa? Gembira tak lag. Tak lag. Macam kamu nak present kan, asyik lag ke, tension lah, nak beli komputer baru lah. Bila komputer baru dapat tak lag, kita menjadi gembira. Gembira tu adalah value. Okey, cara baca dia memang macam ni Pergi kat customer, pergi kepada value proposition. Jadi yang ketiga adalah channels. Channels ni apa? Macam mana nilai yang orang dapat tu. Contoh nak beli iPhone tadi, macam mana iPhone tu dihantar kepada customer. Macam mana customer nak dapat iPhone tu? Customer dah beli, customer guna apa, kita nak hantar iPhone tu kepada customer macam mana? Ni nama dia channels. Mungkin pakai lori, mungkin pakai courier, mungkin kita nak beli iPhone yang original betul daripada Amerika, daripada China, made in China tu yang original tu. Kita nak naik kapal terbang, tu adalah channels lah. Okey, yang seterusnya adalah customer relationship. Bila dah beli barang tu, okey, ni dah beli barang. Barang tu dah sampai pada customer. Lepas tu macam mana kita membina hubungan dengan customer. Contoh ni nama dia biasanya after sales service. Mungkin dia telefon. Macam mana penggunaan setakat ni telefon yang saya jual, okey tak? Okey, sangat puas hati. Sebulan lagi dia telefon, setahun lagi dia telefon. Mungkin dia hantar email kat kita ucapan hari lahir. Mungkin dia bagi baju percuma kan.
Itu adalah customer relationship. Macam mana dia bina hubungan dengan customer. Ada orang, bila kita beli barang dia biar je. Tak buat apa, biar, dah belilah. Maksudnya customer relationship ni tak kuat. Macam mana kamu boleh berulang kali pergi kedai tu? Apa customer relationship dia? Mungkin makanan dia sedap. Makanan sedap tu adalah value. Tapi yang paling penting adalah hubungan dengan customer. Setiap kali nak bayar, dia tak pernah masam muka. Setiap kali nak bayar, dia tak berkira. Contoh, setiap kali nak bayar, dia kata RM2.5. RM2 sajalah. Nampak tak? RM2 sajalah, itu adalah customer relationship. Sebab tu kita tanpa kita sedar, minda bawah sedar kita ni dikawal oleh orang yang meniaga ni. Dengan mewujudkan customer relationship. Kita pun heran, macam mana aku suka sangat pergi kedai dia ni. Dia letak buat manderem ke kan? Biasa kita dengar orang Melayu. Dia buat nasi kangkang ke? Kalau saya lah kan, tak berapa setuju lah dengan kaedah macam tu. Sebab kita suka menuduh orang. Betul yang kita tuduh. Kita dah tengok customer relationship macam mana kan? Mungkin nama dia tu menyebabkan kita suka pergi. Okay? Ini dia nama dia yang pertama. Yang kedua, revenue stream. Revenue stream ni maksudnya macam mana dia buat untung. Macam mana kita jual produk, kita buat untung. Macam yang kita bagi tahu tadi. Macam mana Google buat untung. Kita masuk pergi Google, kita Google sajalah. Tanpa kita sedar, kita dah menyebut Google saja. Sebenarnya yang mencipta istilah Google ni siapa? Kita ke? Google tu sendiri yang buat satu macam gerakan menyebut Google tu sebagai Google. Sebelum ni kita akan sebut search dekat Yahoo, search dekat Google. Tapi mereka yang membawakan istilah Google ni, sehingga kan istilah Google ni dah diterima sebagai istilah yang rasmi. Google saja. Yahoo pun terus drop, habis. Kan? Sebab ada Google ni. Itu macam mana Google buat untung? Antara salah satu dia buat untung adalah melalui iklan. Lagi satu, dia jual data. Tahu data? Dia bagi tahu, okey, dekat link anda berapa ramai yang pergi. Dia jual data. Dia jual data bukan orang kebanyakan macam kita. Dia jual dekat company besar. Macam tu dia boleh buat untung. Okey, walaupun dia bagi kita free. Dia cuba mengumpulkan kita di satu tempat. Bila dia berkumpul di satu tempat, dia dapatlah banyak data tentang diri kita. Itu yang kita tak sedar kan. Macam itulah dia buat untung. Okey, seterusnya adalah key resources. Key resources apa maksudnya? Key maksudnya resources. Sumber yang penting ada dalam perniagaan kita. Kalau tak ada sumber ni, perniagaan kita tak dapat jalan dengan baik. Contohnya apa? Key resources kita ada kereta. Orang yang nak buat perniagaan Grab, dia kena ada apa? Dia kena ada kereta. Orang yang nak buat perniagaan goreng pisang, apa key resources dia? Dia kena ada kuali. Dia kena ada minyak. Dia kena ada gas. Dia kena ada payung. Paling kurang kan, dapatlah jalankan perniagaan dia. Kalau tak ada kuali, macam mana nak jual goreng pisang? Pisang salai boleh lah kan. Okay, ini maksudnya key resources. Seterusnya, key activities. Aktiviti ini banyak orang yang keliru. Aktiviti utama perniagaan ni sebenarnya apa? Macam makcik jual goreng pisang depan MRS yang balik pulau. Kan, ramai orang datang kedai dia tu. Sebab apa? Sebab customer relationship dia bagus. Dia selalu bagi kerak percuma. Dia tak sebut tapi orang datang dapat kerak. Kerak dia tu sedap. Apa maksud key activities? Key activities ni adalah aktiviti utama. Kalau goreng pisang, okey, nak tanya. Apa aktiviti utama makcik jual goreng pisang depan MRS Balik Pulau? Siapa boleh bagi jawapan? Okey, siapa boleh bagi jawapan? Aktiviti utama makcik jual goreng pisang depan MRS. Ada yang nak cuba menjawab? Hikmah? Jual goreng pisang kat pelanggan. Ya, jual goreng pisang. Kan? Itulah aktiviti utama dia, bukan susah pun. Tapi ada yang kata aktiviti dia, utama dia adalah menggoreng pisang. Betul ke?
Dia bukan aktiviti utama dia bukan menggoreng pisang, dia menjual goreng pisang. Jadi yang jadi masalah, contoh makcik depan ni cakap lah, ada kedai-kedai tertentu aktiviti utama dia menjual goreng pisang. Tapi perasan tak, kadang-kadang kita nak tunggu dia punyalah lama. Makcik ni jual goreng pisang ke makcik goreng pisang ke makcik potong pisang, kan? Semua dia nak buat. Dia kata makcik lah potong pisang, makcik lah goreng pisang, makcik lah ambil duit, makcik lah yang jual. Semua makcik buat. Makcik lah buka payung, makcik lah tutup payung. Nampak tak? Sebenarnya dia confuse aktiviti dia kat mana. Kalau dia jual sajalah. Macam kat kedai makan. Kalau dia jaga kaunter, dia jaga kaunter saja. Kalau dia macam McD, kamu tengok McDonald macam mana dia bergerak. Macam mana dia boleh cepat, macam mana dia boleh confident buka drive-thru. Macam mana dia boleh jamin seorang pelanggan takkan lebih 5 minit menunggu. Kecuali ada certain masalah lah kan. Macam mana? Apa? Sebab dia membahagikan aktivitis ni kepada orang-orang tertentu. Dia tak buat semua. Kalau manager, kamu perasan tak? Manager yang pakai necktie tu, dia buat apa? Dia tak buat apa. Dia berlari je, dia berlari tengok, tak ada. Bukan dia yang goreng, bukan dia yang bungkus, bukan dia yang ambil order. Itu nama dia key activities. Key activity McDonald adalah menjual, dia betul-betul fokus pada menjual. Okey. Tapi kalau semua orang boleh buat kerja dalam masa yang cepat, terpulanglah kan. Ada orang juga yang macam contoh jual roti canai terbang kan. Dia buat aktiviti utama dia apa? Dia menjual roti canai. Tapi value proposition yang nilai tambah yang kita dapat pergi kedai makan dia, roti canai terbang Kota Kuala Muda kan, dekat Kedah tu. Yang saya pergi kat situ lah. Value proposition dapat apa? Boleh tengok persembahan roti canai terbang. Tapi key activity dia tetap masak roti canai, jual roti canai. Akhirnya kalau roti canai dia tu dengan sebab terbang, roti canai tu jadi tak sedap, orang takkan datang kedai dia. Dia bila terbang, dia kena lagi sedap lah daripada roti canai tak terbang. Sebab key activities dia orang datang nak makan. Tapi value tambahan dia adalah melihat persembahan roti canai terbang. Okey? Itu salah satu contoh lah. Key partner. Apa itu key partner? Key partner adalah orang yang diperlukan untuk membantu kita menjalankan perniagaan. Contoh kita buat perniagaan. Orang menjalankan perniagaan, contoh menjual beg. Menjual beg tangan lah wanita. Okey, kalau dia sendiri jual, dia nak hantar, contoh orang tu dari balik pulau jual beg, nak hantar ke Kuala Lumpur. Lepas tu dia sendiri bawa kereta pergi Kuala Lumpur, hantar beg, dia patah balik, dia ambil order. Susah kan? Jadi dia memerlukan key partner. Siapakah key partner dia? Key partner dia adalah pejabat pos. Kan, kurier. Okey. Siapa lagi? Kita buat soal terus kat sini. Siapakah key partner kepada makcik jual goreng pisang? Apa boleh menjawab? Anak dia ataupun pekerja dia. Pekerja dia key resources. Anak dia tadi peranan dia apa? Okey, duit. Duit. Itu key resources dia. Macam mana dia dapat goreng pisang, makcik tu? Supplier ke? Ya, betul. Supplier. Sikit lagi jawapan tu, betul lah. Makcik tu kalau penat lah, kalau dia sendiri nak tanam pisang, dia sendiri nak orang kata dia tanam pisang, dia potong pisang, susah. Jadi dia mengharapkan key partner lah. Key partner dia adalah pembekal pisang. Macam orang jual air kelapa kan, air anyok, air kelapa. Dia tak tanam pokok kelapa, dia tak petik kelapa. Yang dia tahu, dia duduk kat gerai dia, nanti ada lori main datang, hantar kelapa, dia bayar. Penghantar orang yang bekalkan kelapa tu, supplier tadi adalah key partner. Betul. Okey. Dan yang terakhir, dalam banyak-banyak ni, cost structure akan diletakkan terakhir. Sebab apa? Sebab semua yang kamu akan catat kat sini, dia melibatkan cost, termasuk value. Contoh kamu nak buat customer relationship dengan customer yang beli barang kamu. Kamu kata saya nak bagi dia hadiah percuma lah, postcard hadiah hari jadi. Postcard tu perlukan kos. Jangan cakap tak ada kos.
Ramai yang projek dia personal project, dia punya SAM project, dia kata saya punya inovasi ni tidak ada kos. Sebab apa? Sebab saya buat sendiri kat rumah. Ada kos. Kos dia apa? Elektrik, kos. Bayaran internet, kos. Jadi tidak ada benda yang kita buat tidak ada kos. Tapi kita sendiri kata tak ada kos. Sebenarnya kalau kamu design poster, satu poster tu sebenarnya harga design satu poster tu paling kurang RM100 ataupun RM70 lah kalau beginner. Boleh masukkan dalam kos perniagaan kita. Walaupun kita kata ni tak ada kos ni cikgu, saya buat poster ni tak ada kos. Sebab yang buat siapa? Yang buat bapak saya, yang buat adik saya, dia pandai design. Jadi abang saya dia pandai design, jadi tak ada kos cikgu, saya tak keluarkan kos. Tak boleh. Walaupun kamu tak bayar kat dia, kos tu perlu dikira RM70. Aku kata harga standard upah untuk seorang designer untuk satu design bersaiz A4. Kena kira kos tu, jangan tak kira. Elektrik siapa bayar? Bapak saya bayar, jadi tak ada kos lah. Tak boleh. Bapak bayar pun kos juga. Kira masukkan kos. Jadi sebab tu kos diletak kat sini, sebab apa-apa aktiviti semua macam key resources tadi kan, kata anak dia tolong, anak dia jadi pekerja. Anak dia tak bagi upah apa-apa pun. Mana ada tak bagi upah? Kurang-kurang dia bagi, contoh bagilah coklat makan lah. Coklat tu harga dia berapa? RM2. RM2 tu dia bagi sebab apa? Sebab menolong mak dia. Menolong mak dia tu adalah kos. Bagilah RM2. Sekali tolong RM2. Tapi tak adalah kan, bapak berniaga, mak ayah berniaga. Kalau kat sini ada pelajar yang mak ayah dia berniaga, dia tolong mak ayah berniaga, kadang-kadang mak ayah bagi upah. Upah yang mak ayah bagi tu, kamu buatkan satu model BMC untuk mak ayah kamu punya perniagaan, kamu letak kat cost structure. Oh, mak bagi aku ni semua cost structure. Jadi berapa mak aku dapat untung? Dekat sinilah revenue streams ni. Untung dapat kat sini. Inilah cara BMC berfungsi. Kita akan tunjuk contoh-contoh lain. Ni adalah Alexander Osterwalder tadi. Dia punya lakaran BMC. Macam ni rupa bentuk dia. Kita tengok bermula dari customer. Customer nak cari apa? Pergi kedai nak cari apa? Okey. Lepas tu kalau aku beli, dia biasa buat perbandingan kan. Kalau aku beli door lock yang pertama ada masalah, door lock yang kedua ada masalah. Mana yang lebih baik? Jadi dia pilih nilai yang lebih baik untuk dia berdasarkan bajet yang ada. Dia pilih produk tersebut. iPhone ke S berapa sekarang? S20, S21, S21, iPhone 13 ke S21. Pergi timbang, bajet yang ada semua, ambil lah Samsung kan murah sikit. Nilai yang dia dapat murah tu adalah nilai. Kalau dia kata lebihkan sikit lah bajet, nak beli iPhone 13, kualiti yang dia dapat tu adalah value. Okay, dia dapat. Lepas tu macam mana dia nak dapat barang tu? Kalau beli cash mungkin on the spot dapat kan. Kalau dia beli online melalui courier tadi, dia dapat barang tu. Bila dah sampai dapat barang tu, hubungan di antara penjual dan pembeli tidak habis di sini. Ramai yang tidak berjaya dalam perniagaan sebab apa? Hubungan dia setakat ni. Beli habis dah. Lepas tu customer komplain rosak. Saya tak tahu, bukan saya yang buat benda ni. Telefon lah HQ. Kalau kita punya relationship macam ni, dekat relationship tu macam tu, orang tak akan beli kat kita dah. Dekat sini customer relationship ni dia ada 3 perkara utama yang boleh kamu catatkan dalam kamu punya nota sekarang ni. Apakah yang utama dekat sini? Kan saya kata tadi tak habis takat ni kan, dia kena ada customer relationship. Yang pertama, tanggungjawab penjual adalah mendapatkan customer. Itu dinamakan GET. GET, GET. Okay. Yang kedua, keep. Dah dapat pelanggan. Tadi yang pertama ni dah dapat dah. Dia barang dia dah sampai dah. Dia pun dah bayar kat kita, dah dapat duit. Yang pertama get, yang kedua keep. Keep ni maksudnya apa? Simpan lah. Jaga elok-elok. Keep ni jaga elok-elok. Jaga elok-elok customer ni supaya next time dia datang beli lagi. Tapi contohlah dia beli iPhone 13, dia nak beli iPhone 14, mungkinlah makan masa lagi kan, 2-3 tahun lagi baru beli iPhone iPhone yang siri terbaru.
Tak apalah, kita jaga dia. Sepanjang 3 tahun ni kita jaga dia, keep. Tapi walaupun dia tak dapat keep, dia boleh dapat satu lagi. Bukan dia beli, tapi yang ketiga adalah grow. G-R-O-W, grow. Grow ni apa? Dia tak beli, dia recommend customer dekat kawan dia beli kat kita. Dekat sinilah cara kita membuat untung dalam aktiviti perniagaan. Yang jadi bidang rupi kepimpinan pelajar, BMC ni pun kamu boleh buat BMC untuk kepimpinan pelajar. Tujuan dia bukan untuk perniagaan, tetapi untuk menguruskan diri kamu, menguruskan organisasi. Kamu tahun depan ni tiap tempat pelajar di atas 3 tahun ni kamu akan menjadi pemimpin pelajar. Kamu akan menjadi presiden SU, timbalan presiden, menguruskan kelab-kelab. Jadi kita boleh buat BMC ni sebagai alat untuk kita menguruskan kelab kita. Cuma keuntungan tu kita tukarlah dalam bentuk lain, bukan dalam bentuk orang kata duit. Kalau berniaga ni keuntungan dalam bentuk duit. Tapi kalau kita buat pengurusan macam bidang rupi, keuntungan kita dari sudut apa? Dari sudut pelajar menjadi bertambah baik, pencapaian pelajar menjadi lebih baik. Itu ukuran kita. Kalau LDP mereka guna BMC ni, revenue stream mereka adalah pelajar menjadi lebih berdisiplin. Okey, kita dah belajar sampai bahagian ini. Okey, bahagian ini dipanggil inilah satu bahagian yang bercerita tentang customer. Bahagian yang sebelah kiri, ni sebelah kanan ni bercerita tentang customer. Bahagian yang sebelah kiri ini, kotak ni, dia bercerita tentang usahawan ataupun peniaga. Peniaga kita lah, kita yang nak berniaga ni, dia bercerita tentang kita. Okey, macam mana dia bercerita? Okey, macam yang saya beritahu tadi, key resources. Kan, key resources ni, okey. Key resources ni adalah apa yang kita ada. Apa yang kita ada untuk menjalankan perniagaan. Kalau tak ada key resources, perniagaan kita tidak boleh berjalan. Contohnya berniaga goreng pisang, kita kena ada key resources. Antaranya kuali dari sudut barang-barang. Ataupun kita kena ada pekerja untuk membantu membungkus. Macam tu juga jual burger. Jual burger ni paling kurang kena ada 2 orang. Saya pernah pergi kedai jual burger tu, dia seorang je buat. Burger dia dah lah sedap. Ramai orang pula tu, tapi dia seorang je. Sepatutnya dia yang masak burger, yang bungkus orang lain. Tapi tak tahulah, mungkin dia tak pakai BMC. Dia kata mengupah pekerja hanya akan merugikan dia sebab dia tak pakai BMC. Nanti kita jumpa kalau orang jual burger ni, kita BMC kan kedai burger dia. Kita kena beritahu, abang kena pakai pekerja ni. Sebab bila abang pakai pekerja, abang boleh buat burger lagi cepat, lagi ramai orang datang. Kan, itu cara dia, okey. Seterusnya adalah key activities. Aktiviti utama kita kena pasti. Kalau kamu tadi membuat produk macam Harmony OS, kan, kamu nak jual Harmony OS, aktiviti utama dia apa? Aktiviti utama dia adalah maintain platform tu supaya platform tu boleh digunakan. Begitu juga orang yang jual Food Panda. Food Panda ni aktiviti utama dia apa? Sebenarnya dia aktiviti utama dia bukanlah dia yang menjual makanan. Food Panda tak jual makanan. Yang jual makanan adalah siapa? Yang jual makanan adalah kedai itu. Contoh kita beli KFC daripada Food Panda. Yang jual makanan adalah KFC. Kita beli burger daripada Food Panda. Yang jual burger adalah KFC. Food Panda tak jual makanan. Wah, ajaran sesat apakah yang dibawa ini? Sebenarnya Food Panda ni, key activities dia bukan menjual makanan. Key activity dia adalah memaintainkan. Maintain bahasa Melayu apa mengawal selia. Terima kasih Cikgu Syah. Mengawal selia platform Food Panda, mengawal selia apps itu. Macam kumpulan Food Panda tadi terangkan, bagus dia bagi tahu. Kos untuk memaintainkan orang kata mengawal selia
apps Foodpanda ni berapa makan kos sampai ratus ribu, juta pun sampai. Sebenarnya key activities Foodpanda sebenarnya adalah mengawal selia apps. Dia bukan jual makanan. Yang jual makanan adalah kedai-kedai di dalam Foodpanda tu. Itu yang kita kena pasti. Barulah betul nanti cost structure kita semua betul. Okey, last sekali, yang kedua last adalah key partner. Kita dah terangkan tadi. Key partner ni nampak tak lambang apa? Cincin tu kan? Cincin pertunangan. Orang kata key partner ni ibarat partner kita lah, suami isteri, tunang kan. Dia bertunang. Dia bukan suami isteri, dia bertunang. Kalau orang tu bagi harga okey, teruskan pertunangan. Kalau tidak harga tak okey, cari orang lain. Kan? Ini maksud dia key partner. Kalau contoh kalau berniaga di dalam talian berniaga Shopee. Shopee key partner dia siapa? Siapa boleh beritahu? Key partner Shopee siapa? Siapa nak cuba? Key partner Shopee. Customer je ke? Customer key partner Shopee. Customer adalah di sini Customer. Cuba lain sikit key partner, maksudnya orang yang dia harap untuk buat perniagaan Pos laju. Ya? Ataupun JNT. Pos laju ataupun JNT. Okey, cantik. Betul pos laju ataupun JNT. Pos laju tadi kan Shopee, pos laju, JNT, dan sekarang ni Shopee dah ada sendiri kan. JNT dia dah ada sendiri dia punya courier atau dipanggil courier. Courier ni adalah key partner. Orang kata saudara rapat kepada Shopee. Kalau tak ada courier, Shopee tak boleh berjalan. Banyak lagi selain courier, mungkin key partner kepada Shopee ni adalah kedai-kedai lah kan. Kedai-kedai yang ada di dalam Shopee. Kedai-kedai, mungkin syarikat pelabuhan kan. Kapal-kapal tu. Syarikat kapal tu adalah key partner kepada Shopee sebab barang-barang Shopee ni banyak yang daripada tanah besar China. Kan? Kedai-kedai senaraikan semua dalam ni. Okey, dan akhirnya kos. Kos ni nanti kita akan tengok secara lebih detail macam mana nak kira kos. Macam tadi kos ni ada 3 sebenarnya kos ni ada 3. Nanti kita belajar apa dia kos. Aset 1, aset 2. Aset 2 ni, aset 1 adalah aset tetap. Ada lagi aset alih. Kalau belajar ni lah tak tetap. Tu. Contoh aset tetap apa dia? Kedai ataupun premis. Aset yang tidak tetap apa dia? Printer kan, komputer. Tu aset yang tidak tetap. Nanti kita tengoklah. Sebab tu kos ni saya tekankan sekali lagi, jangan pernah bercakap apa-apa inovasi yang kita buat, projek SAM ke, personal project ke, tidak melibatkan kos langsung. Itu adalah salah. Dia mesti melibatkan kos. Kurang-kurang bil elektrik, kurang-kurang kos perjalanan kita kira. Kita nak buat soal selidik, kita pergi jumpa makcik. Seorang makcik tu dekat kampung sebelah. Kita naik motor, minyak motor tu kira lah sebagai kos. Pergi berulang kali sampai kena servis motor. Servis motor tu adalah kos. Kita kena kira. Kita kena masuk semuanya dalam BMC, okey? Tadi kita dah pergi kepada yang seterusnya. Ini dia, the business model canvas. Okey, dah bagi tahu dah sasaran pelanggan. Okey, cara baca dia satu, ingat. Yang kedua, lepas customer segment ni kita pergi kepada apa value yang customer dapat, kan, menyelesaikan masalah pelanggan. Lepas tu bagaimana pelanggan tu dapat barang tu, pergi pada channel. Okey, lepas tu macam mana hubungan dia lepas dah beli barang, macam mana hubungan dia keempat antara dua ni. Okey, ini adalah yang pertama, bahagian customer. Okey, customer. Jadi ini adalah bahagian kedua, iaitu kotak ni adalah bahagian businessman lah, ataupun peniaga. Apa key resource yang dia ada, yang diperlukan untuk menjalankan perniagaan dia. Apa key activities dia? Aktiviti utama, bolehlah ada banyak jenis kan.
Okay. Apa key partner dia? Key partner dia adalah siapa orang yang dia perlukan untuk menjalankan bisnes dia. Dekat sini adalah bahagian berkaitan duit lah, penghasilan, keuntungan. Yang pertama cost structure, yang kedua adalah revenue stream. Revenue stream ni macam mana buat duit, Okey. Cost ni adalah segala cost. Tak kira lah apa jenis cost sekali masuk dalam ni. Okey, kita akan pergi kepada ni, okey. Ni dah diterangkan dah. Okey. Macam ni cara baca dia. Banyak kali saya tunjuk cara dia bergerak ni supaya kamu ingat dalam kepala. Okey. Apa kepentingan BMC? Memastikan perniagaan kita berjaya sejak mula. Kalau kita buat BMC sebelum memulakan perniagaan, kita nampak BMC ni tak boleh kita akan nampak perniagaan ni boleh untung ke tak boleh untung. Jangan ikut macam-macam banyak kata orang kata redah. Tak boleh. Zaman dulu boleh buat redah. Redah ni pelajaran dia sangat mahal. Kalau kita nak berniaga, kita redah saja tanpa ada ilmu, memang mahal. Sekejap lagi dah pinjam duit orang kan. Nak buat modal semua, bila redah perniagaan tak jadi, kita juga yang rugi kan. Saya ada seorang kawan lah, memang dia ada hutang 1 juta. Dia dulu berniaga kilang percetakan. Lepas tu kilang percetakan dia terpaksa tutup sebabkan orang dah banyak saingan. Dia ada menanggung hutang 1 juta sampai dia bankrupt. Mungkin dia sebelum dulu dia terpaksa menanggung hutang tu sebab mungkin dia tak buat BMC, mungkin dia tak tahu tentang ilmu BMC. Sekarang ni dia dah tak buat perniagaan percetakan, tapi dia menjadi kontraktor binaan. Maksudnya bos lah. Dia buat bahagian binaan dan perniagaan dia semakin berjaya. Nampak tak? Tapi apa yang dia dapat daripada pelajaran daripada dulu sangat mahal lah. Mungkin kalau dia kata dia perlu keluar dari perniagaan tersebut, bila dia buat BMC dia kata aku tak boleh running dah bisnes ni, kalau aku lambat keluar daripada perniagaan ni aku akan hancur. Lagi banyak hutang aku tanggung, dia jual. Mungkin dia boleh jual perniagaan percetakan dia tu lebih awal tanpa menanggung hutang yang terlalu banyak. Jadi BMC ni penting. Sebelum niaga, dia bukan buat sebelum tau. Dia buat sebelum semasa. Dia kena sentiasa dibuat. Mungkin sebulan sekali buat BMC, sebulan sekali buat BMC. Okay. Nak berjaya bukan ikut orang, tapi ikut BMC. Ikut kemampuan kita. Sebab orang lain kemampuan dia lain. Mungkin modal dia besar, modal kita tak besar. Jadi jangan ikut orang. Orang nak buat kedai yang ala-ala apa, yang havoc kan. Hipster. Kita pun nak buat kedai hipster. Tapi modal kita kecil, modal dia besar. Dia tanggung rugi 2 bulan, dia mampu tanggung. Kita 2 bulan rugi tak mampu tanggung, kita bungkus. Jadi jangan ikut orang. Dia hipster, kita nak buat hipster. Tapi sebelum ikut, boleh buat BMC dulu. Kita buatkan BMC dia, kita mampu tak ikut perniagaan dia. Tu tujuan BMC. Menceritakan bagaimana bisnes menjana pendapatan. Ni pun kepentingan BMC. Sebab bila kita buat bisnes, kita nak menjana pendapatan. Hasil inovasi kita tu kita nak bisneskan, kita kena jana pendapatan. Okey, meringkaskan kaedah perancangan yang macam saya beritahu tadi, daripada 40 muka kepada 1 muka surat saja. Inilah nama dia BMC. 40 muka ni nama dia business plan. Boleh type je dekat Google kan. Dekat Google business plan ni macam mana. BMC ni dicipta oleh Alex Osterwalder tadi sebagai ringkasan kepada 40 muka surat. Okey. Kita nak cari rakan kongsi ni, partner kan. Siapa partner kita? Okey. Kita nak merancang tawaran nilai. Apa nilai-nilai yang ada? Kita senaraikan semua dekat value proposition tu. Itu nama dia VP value proposition. Yang semalam Cikgu Syah ajar kamu tu, kita cari UVP, unique value proposition. Daripada banyak-banyak ni, mungkin yang unique ni cuma 2 ni saja. Yang tu unique. Tapi untuk BMC, apa saja value letak kat sini. Termasuk perasaan, rasa,
fikiran, itu semua adalah value proposition. UVP ni adalah yang unik sahaja. Contoh macam yang buat Harmony. Apa beza Harmony dengan Android dengan iOS? Pilih satu saja, dua saja yang unik, yang dia tak sama dengan dua pesaing dia tu. Tapi kalau dalam BMC, yang ni kita kena letak semua. Faham Value proposition dengan unique value proposition. Okey, kita menganalisis pesaing. Kita menganalisis pesaing dengan berupaya membina BMC. Ni macam saya cakap tadi, analisis pesaing. Dalam dunia ni bukan kita seorang je yang meniaga benda tu. Kita tak mendakwa, tak boleh mendakwa aku seorang je yang meniaga benda ni. Akulah satu-satunya, tak ada. Kan? Kalau ada pun yang tertentu sajalah, macam contoh TNB, Tenaga Nasional Berhad kan. Dia saja yang berniaga untuk membekalkan elektrik. Tetapi TNB ni dia tak berupaya membekalkan elektrik ni kepada Malaysia kalau dia bekerja seorang-seorang je. Dia kena ada key partner dia. Dia kena ada orang-orang di bawah dia untuk membantu. Dia tak mampu buat semua. Key partner ni yang penting. Okay, kalau macam dekat Sabah dia ada Sabah Elektrik juga. Di Sarawak pun ada Sarawak Elektrik. Dia masih ada pesaing. Dan kalau dia tak bina perniagaan ni, walaupun dia dah untung, dia tak bina BMC ataupun business plan untuk perniagaan ni, dia akan jatuh.